Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, murid-murid, hari ini adalah kelas ketiga kita, kelas matematik 5 Muawwadah. Okay, tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah nombor bulat dan operasi. Tanda kandungan ialah nombor perdana dan juga pembundaran. Okay, standard pembelajarannya. Kita akan mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. Okay, lepas tu kita akan bundarkan nombor bulat hingga ratus ribu terdekat. Dan juga kita akan belajar cara mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdekat. Okey, nombor perdana maksudnya ialah nombor bulat yang nilainya lebih daripada 1, yang faktor pembahaginya cuma 1 dan bilangan nombor itu sendiri. Maksudnya nombor perdana ni ialah satu nombor tu dia kena lebih besar daripada nombor 1 dan boleh dibahagi dengan nombor 1 dan juga nombor dia sendiri je. Kalau dibahagi dengan nombor lain, dia boleh bagi dengan nombor lain selain daripada nombor 1 dengan nombor dia sendiri, itu bukan nombor perdana. Okey, penting awak kena ingat 2 dan 3 adalah nombor perdana. Kenapa? Sebab 2 ni dia boleh bahagi dengan 1 dan boleh bahagi dengan dia, dan 2 tu ialah lebih besar daripada 1. 3 pun sama. Okey, nombor 4 bukan nombor perdana. Kenapa? Sebab ia boleh dibahagi dengan nombor 1, nombor dia dan juga nombor 2. Okey, bila dia boleh bahagi dengan nombor lain selain daripada nombor 1 dan nombor dia tu, dia bukan nombor perdana. Okay, nombor 1 bukan nombor perdana. Kenapa? Sebab dia ialah apa panjang? Dia ni ialah faktor pembahagi. Okay? Dan dia sama nilai dengan 1. Okay? Nombor perdana ni dia kena lebih daripada 1. Lebih besar daripada 1. Okay? Nombor 2 ialah satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. Okay? Dalam banyak-banyak nombor perdana ni, yang awak akan dah cari lepas ni, nombor 2 tu ialah satu-satunya nombor genap. Okay, yang lain semua nombor ganjil. Okay, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Tapi kena ingatkan, walaupun dia kata semua nombor perdana adalah nombor ganjil, tak semestinya semua nombor ganjil itu adalah nombor perdana. Sebab ada nombor ganjil tu yang kita boleh bahagi dengan nombor 1, nombor dia dan juga nombor orang lain. Okey, bagaimana nak tentukan nombor perdana tu? Jadi cakap baru tadi, nilai dia kena lebih besar daripada 1. Hanya boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan dirinya sahaja. Okey. Lepas tu kalau ada faktor pembahagi lain selain daripada nombor 1 dan nombor dia sendiri, maka ia bukan nombor perdana. Okey, kita tengok contoh macam mana nak cari nak tentukan nombor tu nombor perdana ke tak. Okey, adakah 5 nombor perdana? Kita tengok ciri-ciri dia. Adakah ia lebih besar daripada 1? Okey, betul. Adakah ia boleh dibahagi dengan 1? Ya. Adakah ia boleh dibahagi dengan dirinya sendiri? Ya. Okay. Adakah ianya tiada faktor pembahagi lain? Ya. Sebab dia boleh bahagi dengan nombor 1 dengan nombor dia sendiri je. Okey, faktor pembahagi bagi 5 ialah 1 dan 5 saja. Maka nombor 5 ialah nombor perdana. Kita tengok contoh kedua, nombor perdana. Adakah 6 nombor perdana? Ciri pertama dia lebih besar daripada 1. Ya. Adakah ia boleh dibahagi dengan 1? Ya. Adakah ia boleh dibahagi dengan dirinya sendiri? Ya juga. Adakah ia tiada faktor pembahagi lain? Tidak. Okey, kenapa tidak? Sebab nombor 6 ni boleh dibahagi dengan nombor 2 dan juga nombor 3 selain daripada nombor 1 dan nombor dia sendiri. Makanya faktor pembahagi bagi nombor 6 ialah 1, 2, 3 dan 6. Maka nombor 6 bukan nombor
perdana. Okey. Okey, pembundaran pula. Maksud bundar ni apa dia? Strategi yang digunakan untuk mengganggal sesuatu nilai. Ataupun kita boleh fahamkan pembundaran ni ialah kemahiran matematik yang mana digit-digit nombor ni dihampirkan kepada nilai tempat yang dikehendaki. Okey, langkah-langkah pembenaran ni ada 4. Langkah pembenaran ni sebenarnya awak boleh cari nak bundarkan nombor ni ada macam-macam cara, tapi yang ni teacher tunjuk 4 langkah pembenaran yang teacher rasa boleh awak ikutlah, agak senang. Okey, pertamanya awak kena cari mana nombor miskin, mana nombor kaya. Awak kena bulatkan kehendak soalan, dia nak suruh bundar ke nilai tempat yang mana. Lepas tu awak kena buat 2 pilihan jawapan. Okey, lepas tu lihat nombor di sebelah kanan, nombor yang dibulatkan tu. Okey, agak pening kan? Tak apa, kita tengok nanti. Okey, kita tengok balik langkah 1. Kita tengok details dia. Langkah 1, kita cari nombor miskin dan nombor kaya. Kena ingat apa itu nombor miskin dan nombor kaya. Okey, nombor miskin ialah sifar 1, 2, 3 dan 4. Nombor kayanya pula ialah 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay, langkah kedua, kita bulatkan kehendak soalan. Okay, macam mana tu? Kalau soalan tu dia minta bundarkan kepada puluh terdekat, kita bulatkan nombor yang ada pada tempat puluh. Okay, kalau soalan tu dia minta bundarkan kepada ratus ribu terdekat, maka kita bulatkan nombor yang ada di tempat ratus ribu. Okay. Okay, langkah ketiga, buat 2 pilihan jawapan. Okay, jawapan pertama ialah nombor itu sendiri dan nombor selepas dia kena tukar kepada sifar. Okay, jawapan kedua pula kena lebih 1 daripada nombor jawapan pertama tu dan sama juga belakang dia kena tukarkan kepada sifar. Okay, contohnya bundarkan 776,142 kepada 1000 terdekat. Okay, jawapan pertama, tengok, 1000 terdekat ialah, rumah 1000 ialah nombor 6. Jadinya, kita salin balik 776, tapi kat belakang tu kita letak sifar. Okay, jadi jawapan pertama 776,000. Jawapan kedua macam mana nak buat? Awak kena tambah 1 dekat nombor 6 ni. So 6 tambah 1 jadi 7. Jadinya jawapan kedua 777,000. Okey. Okay, langkah keempat, kita tengok pula nombor di sebelah kanan, nombor yang telah dibulatkan. Okay, kalau nombor sebelah kanan tu nombor miskin, jawapannya juga kena nombor miskin. Okay. Kalau nombor sebelah kanan tu nombor kaya, jawapannya jawapan kaya juga ah. Okay, kita tengok contoh daripada nombor tadi kita buat tu. Listkan dulu nombor miskin dengan nombor kaya. Okay, soalan dia, bundarkan 776,142 kepada 1000 terdekat. Okay, tadi kita tahu dah rumah 1000 ialah nombor 6. Okay, so kita buat 2 jawapan. Satu, sebelum tu kita tengok. Okay, kita tengok nombor sebelah kanan dia. Nombor sebelah kanan ialah nombor 1. 1 tu ialah nombor miskin. Okay, so kita tengok jawapan. Okay, jawapan pertama kita tukar tadi 776,000. Jawapan kedua ialah 777,000. Okay, kenapa panggil miskin dan panggil kaya? Sebab nombor 6 tu dia kecil daripada 7. 7 tu dia besar daripada 6. So kita buat gitu lah. Awak kecil kita panggil miskin, awak besar kita panggil kaya. Okay, tengok tadi kita nak bundarkan kepada 1000 terdekat. Nombor belah kanan sebelah nombor 6 ni ialah miskin kan? Jadi kita kena pilih jawapan miskin. Okey. Kedua pula. Macam biasa, listkan nombor miskin, nombor kaya. Okey, dia kata bundarkan 260,000
478 kepada ratus terdekat. Okey, ratus. Nombor mana yang ratus? Ialah nombor 4. Bulat dah situ. Yang pertama, kita tengok nombor belah kanan. Nombor 4 ialah nombor 7 kan? 7 ialah nombor kaya. Okey. Kita buat dua pilihan jawapan. Satu, nombor dia sendiri. 260,400. Satu lagi kita tambah satu dekat nombor 4. Jadi, 260,500. 260,500. Okey. So, nombor kecil tu kita panggil miskin. Nombor besar sikit tu kita panggil kaya. Jadinya, tadi kita tengok nombor kaya kan nombor 7 tu. So, jawapannya pun mesti kena jawapan kaya. Jawapan 260,500. Okey, so latihan. Yang ni awak nombor 1 kena senaraikan nombor perdana dari nombor 10 hinggalah nombor 50. Cari je jawapan. Macam mana nak tentukan nombor tu nombor perdana ke tak? Kita tengok ciri-ciri tadi. Kita belajar tadi. Adakah ia lebih besar daripada 1? Adakah ia boleh dibagikan dengan nombor 1? Adakah ia boleh dibagikan nombor dia? Adakah ia tiada faktor pembagi lain? Kalau empat ciri tu dia ya belaka, maka ia adalah nombor perdana. Untuk soalan nombor 1 ni awak senaraikan je. Soalan kedua. Bundakan nombor-nombor berikut kepada ribu, puluh ribu dan ratus ribu terdekat. Untuk A, ada soalan 140, 14 sifar. 140,276. Bundakan kepada ribu terdekat. Buat macam gini. 10,000 terdekat dengan 100,000 terdekat. Teacher dah bagi contoh ni, so awak buat je. Ini sambungan soalan nombor 2 tadi. B, sama je, kena buat gini. Apa ribu terdekat, puluh ribu terdekat, ratus ribu terdekat. C, D, dan E. So teacher bagi dah contoh sini. So boleh buat ya. Awak buat latihan tu dalam buku MT1. Dan jangan lupa tulis hari, tarikh, arahan dengan soalan. Dan juga gariskan jawapan. So teacher harap awak dapat hantar dalam masa yang telah ditetapkan. Kalau hantar hari ni juga, teacher akan bagi 3 markah. Dalam masa seminggu, teacher bagi 2 markah. Dan PM gambar, ambil gambar, snap gambar jawapan ataupun latihan awak tu, PM pada teacher. Jangan bubuh dalam grup. Jangan bubuh dalam grup 5 mawadah matematik. Ataupun 5 mawadah grup Cikgu Zulaini tu. PM teacher pada nombor yang teacher tu message semua dalam grup matematik tu. PM. Tahu kan PM tu benda? Selamat menjawab. Assalamualaikum.